Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, jangan lambat mendedahkan dirimu dan menghisapnya. Segerakan perkara itu selagi berada di dunia sebelum di akhirat. Daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, Inna Allaha yastahyi an yuhasibal mutawarri'ina min ibadihi fid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala malu hendak menghisap para hambanya yang warak di dunia. Kalau begitu, hendaklah engkau menjaga warakmu. Jika tidak, nanti tengkukmu akan dibelenggu kerana kerja-kerjamu yang di dunia. Atau nafsu syahwatmu itu akan menjadi kekesalan di dunia dan di akhirat. Dunia itu adalah rumah neraka dan dirham adalah rumah kerunsingan, terutama sekali jika engkau mengambilnya dengan jalan yang haram, lalu engkau membelanjakannya juga pada jalan yang haram. Ingat, besok akan ternyata apa yang aku katakan ini kepadamu. Engkau buta pekak. Bersabda Nabi SAW, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cinta kamu pada sesuatu membutakanmu dan memekakkanmu. Telanjangi hatimu dari dunia dan laparkannya dan dahagakannya, supaya dipakaikannya pakaian dan diberikan makan dan minum. Serahkan zahirmu dan batinmu kepada Allah dan jangan membelakanginya. Bahkan letakkan dirimu di tangan kuasa Allah tanpa merasakan yang engkau ini ada. Jadikan dirimu sebagai bahan zakat yang diberikan orang. Kerana dunia ini tempat beramal dan akhirat pula tempat menerima upahan, tempat menerima hadiah. Inilah yang selalu dibuat dan diingatkan oleh para kaum salihin. Adapun yang jarang-jarang sekali, ada orang yang mengecualikannya dari membuat banyak amal di dunia. Diberinya Allah kurnia dan rahmatnya dengan disegerakan baginya kerehatan di dunia lagi sebelum datangnya akhirat. Cukup baginya menunaikan yang wajib sahaja serta dibebaskannya dia beramal yang sunat. Sebab yang fardu itu tidak akan gugur kewajiban pada semua keadaan dan maqam. Ini berlaku pada segelintir manusia daripada hamba Allah Ta'ala, kerana orang yang semacam ini jarang-jarang sekali adanya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang perlu kita lakukan senantiasa ialah bermuhasabah. Bila kita sebut muhasabah, iaitu kita menilai kembali perbuatan yang lepas, perbuatan yang hari ini dan perbuatan yang akan datang, perancangan, supaya semuanya berada pada landasan agama, landasan ketaatan, landasan perintah dan landasan larangan. Kerana perbuatan kita tak boleh lari daripada perintah ataupun larangan. Sama ada perintah itu perintah yang bersifat tegas ataupun perintah yang bersifat keras, yang kita sebut sebagai perkara-perkara wajib, atau perintah itu dengan perintah yang disebut sebagai pilihan, yang disebut sebagai hukum sunat. Dan demikian juga larangan, ada larangan yang bersifat keras, yang haram. Ada larangan yang tidak bersifat keras, yang perkara yang makruh. Dan satu lagi ialah perkara yang harus, yang boleh kita lakukan.
tanpa terikat secara mutlak pada perintah atau larangan. Namun kalau seorang itu jiwanya yang sentiasa iltizam dengan perintah dan larangan, maka yang harus ini juga akan pergi kepada perintah Allah. Ia ini dilakukan dengan mendapat pahala. Tetapi kalau seorang yang sudah biasa buat perkara makruh dan haram, yang harus ini juga akhirnya pergi kepada yang haram. Maka bila kita tidak mau menyesal akhirat kelak, maka mesti kita buat muhasabah dan mesti kita nilai balik segala perbuatan yang kita lakukan. Muhasabah ini merupakan jalan orang-orang warak. Bila kita sebut perkataan warak, kita ada istilah zuhud, kita ada istilah warak. Seorang sebelum dia berzuhud, dia mesti warak. Dan warak ini merupakan sifat wajib kepada setiap orang beriman. Bila kita sebut warak, apa itu warak? Warak ialah meninggalkan yang haram. Apa sahaja yang haram kita tinggalkan, maka ini namanya warak. Ini warak yang disebut oleh ulama sebagai warak wajib. Yang kedua, warak meninggalkan sesuatu yang mungkin menyebabkan kita melakukan yang haram. Yang ini meninggalkan perkara-perkara yang disebut sebagai syubhat, yang kalau kita buat mungkin boleh jadi haram. Maka warak ini juga mengikut keadaan. Ada kalanya wajib kalau sekiranya ia benar-benar boleh membawa pada perkara haram. Ada kalanya ia menjadi sunat kalau sekiranya dia tidak benar-benar membawa pada perkara haram, tapi menghampirinya. Namun meninggalkannya lebih baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan maruahnya. Dalam hadis bila Nabi menyatakan Allah malu untuk hisab orang yang warak pada hari kiamat, iaitu orang-orang yang sentiasa meninggalkan yang haram, orang-orang yang sentiasa meninggalkan perkara yang boleh menyebabkan jatuhnya haram, dan orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang harus demi untuk memperbanyakkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Setengah ulama dalam definisi warak, mereka menyebut antara warak dan zuhud. Warak ni sifat. Kalau orang tu warak, kita panggil warik, dengan di baris bawah. Wari'un, orang yang warak. Wara'un, sifat warak. Mutawarri'un, orang-orang yang berusaha untuk menjadi warak, bersungguh-sungguh dalam menjadi warak. Warak ialah pintu masuk yang pertama sebelum kita menjadi orang yang zuhud. Bila kita sebut zuhud itu, kata ulama, iaitu melakukan perkara yang memberi manfaat pada akhirat kelak. Orang zuhud hidupnya di dunia, dia sentiasa buat benda-benda yang beri manfaat akhirat kelak. Ini orang yang zuhud. Manakala warak pula ialah meninggalkan perkara yang boleh mendatangkan mudarat akhirat kelak. Buat benda haram, jangan, panjang hisapnya. Mengambil hak orang lain, panjang hisapnya. Dan hal-hal yang maklum dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita ambil 1 dirham, walau kita ambil RM1, RM2 hak orang lain, maka ini boleh menyebabkan hisab kita menjadi sukar. Sebab itu para ulama ketika mana menyebut tentang warak, mereka menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Syam Al-Qadir kata, jagalah warak kamu, sebab Allah malu untuk hisab orang warak. Maksud Allah malu, yakni Allah Ta'ala meninggalkan hisab orang yang warak. Dia warak, dia dah jaga agamanya. Maka Allah ringankan hisabnya, Allah mudahkan hisabnya, maka Allah tak bertanya banyak. Tapi orang yang tak warak ditanya banyak. Sebab itu disebut dalam hadis, man nukisha fil hisab faqad udziba. Siapa yang dipanjangkan hisab, ditanya banyak, maka sebenarnya dia diazab. Tapi orang yang warak ini, mungkin Allah Ta'ala tanya dia beberapa perkara, kemudian Allah Ta'ala bebaskan dia, lepaskan dia, ampunkan dia.
Tidak dibaca semua kesalahannya. Dek kesungguhannya meninggalkan yang haram dahulu di dunia. Walau mungkin dia terjebak juga, tapi dia berusaha untuk meninggalkannya. Macam kalau kita tengok budak-budak, kalau dia berusaha baca buku untuk cerdik, tiba dia gagal, maka kita tak hukum dia. Sebab kita dah nampak usaha dia. Kerana manusia berlainan kekuatan agama. Ada yang agamanya kuat, dengan sedikit usaha dia dapat meninggalkan yang haram. Ada yang agamanya sentiasa berada dalam cabaran. Walau dia berusaha, maka agak sukar. Dia duduk dengan suasana yang sentiasa goncangkan agama dia. Maka dia mungkin terjebak, tercebur dan sebagainya. Tapi keinginannya untuk jadi baik itu tinggi. Akhirnya dia akan berkata nak tunggu pencing, nak tunggu itu. Kerana benda ni seperti dia tak mampu keluar dengan begitu cepat. Ada orang yang Masya Allah, dalam hal agama dengan cepat dia boleh tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhah, tinggalkan perkara yang mendatangkan mudarat akhirat kelak, melakukan perkara yang beri manfaat akhirat kelak. Dia dengan cepat, peluangnya begitu terbuka. Ada orang saya katakan peluang itu agak bermasalah. Dia terpaksa bekerja, mungkin tak solat Jumaat walau berusaha untuk solat Jumaat. Dia terpaksa bekerja tapi lambat solat walau berusaha untuk solat awal. Duduk dalam suasana demikian. Dia berusaha untuk tutup aurat, tapi kerana arahan pakaian seragamnya yang mungkin sedikit sebanyak mendedahkan aurat, walau dia berusaha untuk menjaga aurat, dia yang cuba menjauhi segala perkara yang syubhat, tapi dalam suasana masyarakatnya syubhatnya ada. Maka orang ni tidak semudah itu, namun dia berusaha. Oleh sebab itu orang-orang yang wara' ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadli ibadah wa khairu dinikumul wara'. Kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadat. Kata Nabi SAW, aku lebih suka kamu memperbanyakkan ilmu daripada memperbanyakkan ibadat. Kelebihannya ada, tinggi. Dan kita tahu majlis ilmu merupakan majlis yang paling afdal daripada majlis ibadat sunat yang lain. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa majlis ilmu itu lebih baik daripada mana-mana ibadat sunat. Walaupun ibadat sunnah itu ada kelebihan seperti Lailatul Qadar, kelebihan itu, kelebihan banyak yang kita dengar, dia tidak boleh menandingi majlis ilmu. Yang duduk majlis ilmu, dia telah melakukan kebaikan yang banyak. Sehingga Rasulullah menyatakan, kelebihan ilmu itu lebih aku cintai daripada kelebihan ibadat. Aku suka. Jadi orang duduk beribadat, berzikir, orang duduk dalam majlis ilmu, maka itu yang lebih aku suka. Sebab itu Nabi SAW satu waktu masuk masjid, Nabi tengok ada sekelompok sahabat sedang zikir, ada sekelompok sahabat sedang diskusi ilmu. Lalu Nabi SAW berkata, kullun ala khair, dua-dua ni baik. Tetapi Rasulullah memilih duduk majlis ilmu. Nabi tengok dua, satu halaqah sahabat buat zikir, satu lagi halaqah sahabat buat diskusi ilmu, tanya hukum akal, mereka bincang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kata dua-dua ni bagus. Sebab ini semua dalam masjid. Semua dua perkara ni amat sesuai dalam masjid. Amat manis buat di masjid, di surau, di mana-mana tempat perhimpunan manusia. Dia menjadi benda yang disebut sebagai mahkota majlis. Mahkota majlis artinya majlis yang mulia. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu mu'alliman. Kerana aku dibangkitkan sebagai seorang guru, maka aku duduk majlis ilmu. Tapi duduk ni bagus. Bagus, majlis zikir bagus. Orang ajak kita zikir, orang ajak kita asma' husna, orang ajak kita, bagus. Baik. Tapi kalau majlis ilmu, lebih bagus. Kalau ada orang ajak kita nak ajak ratik adat, nak ajak ratik asma' husna, sekian-sekian, bagus. Ini benda yang baik. Menyucikan hati, menguatkan jiwa, memanfaatkan masa kita. Tapi kita dengar masa yang sama ada majlis ilmu, maka itu lebih bagus. Itu lebih baik. Ada orang tadarus Al-Quran, bagus. Tapi ada yang sedang buat kajian ilmu, berbicara ilmu, itu lagi bagus. Ini secara umum. Allah ma'illah menaikkan orang ni, dia tak reti mengaji Quran pun tak pandai, maka utamakan dia mengaji Quran. Itu keutamaan dia bersifat peribadi.
Ini kita sebut secara umum. Makna umum. Umumnya majlis ilmu tu jauh lebih baik kerana di alam majlis para Nabi. Saya kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, man arada an yanzur ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang nak tengok majlis para Nabi, macam mana keadaan para Nabi dulu, lihatlah majlis ilmu. Itulah keadaan para Nabi dulu. Mereka mengajar, mereka mendidik, mereka memberi ilmu, mereka memberi faham, mereka mengubah manusia, mereka memotivasikan manusia, mereka menyedarkan manusia, mereka menjadikan manusia punya matlamat dalam kehidupan, mereka menjadikan manusia memperbaiki hubungan sesama manusia, mereka jadikan manusia sentiasa ingin melakukan perkara yang beri manfaat. Mereka mengubah manusia sehingga manusia itu mengetahui hal tuju mereka dengan diri mereka, dengan keluarga mereka, dengan masyarakat, dengan negara mereka. Ini kemuliaan. Lalu kata baginda SAW, bila Nabi kata, majlis ilmu lebih aku sukai daripada ibadat. Dan sebaik-baik agama kamu ialah warak. Bukan seorang tidak dilihat berilmu kalau dia tak ada warak. Dalam hadis Nabi kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan dalam hal agama kamu kepada apa yang tidak meragukan. Kata Imam Khattabi, kullu ma syakakta fihi al-wara' ijtinabu. Siap benda yang kamu syak, maka wara' itu akan menjadikan kamu tinggalkan dia. Tuan-tuan, bila kita sebut wara' ialah satu usaha kita al-kaffu anil maharib wa taharruj minha. Kita berusaha sungguh-sungguh tak nak buat benda haram atas dunia ni, tak nak. Dan kita bersungguh-sungguh mengenali yang haram. Saya nak kenal haram mana satu. Baik yang haram dilakukan oleh telinga saya. Ni telinga saya ni. Benda yang tak boleh saya dengar, saya mesti tahu. Atau yang haram dilihat oleh mata saya, apa yang tak boleh lihat. Atau yang haram dituturkan oleh mulut saya, apa yang saya tak boleh tuturkan. Atau yang haram untuk tangan saya mengambilnya. Atau yang haram yang kaki saya melangkah padanya. Atau yang haram hati saya berfikir tentangnya, atau akal saya. Maka benda ni semua ialah mesti kita berusaha meninggalkan. Dan inilah nilai muhasabah paling tinggi, meninggalkan yang haram. Dan memohon ampun kepada Allah atas perkara haram yang kita buat. Kerana itu kita tak akan dihisap panjang oleh Allah. Siapa yang atas dunia lagi, dia dah fikir benda-benda haram dia buat, dia bertaubat, kemudian ditinggalkan atau dia usaha meninggalkan, maka orang ni akhirnya Allah akan mudahkan hisapnya. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, jangan nanti sampai kamu menyesal. Nanti pulang ke akhirat, ni salah, itu salah. Akhirnya lihat bagaimana kesudahan kamu. Bila syahwat kamu ini cintakan kepada dunia, ini yang membutakan kamu, memekakkan kamu dalam mengetahui perkara yang haram, yang tak boleh. Tentang haram ni pertama, larangan itu datang dari Allah. Perlu kita tahu. Walaupun daripada mulut Nabi SAW, walaupun daripada mulut para alim ulama, ia hakikatnya datang dari Allah. Kerana haram ini, ada haram disebut dengan nas. Ada haram yang disebut secara istimbab. Haram secara nas, arak, judi, ini nas. Ada haram secara istimbab, umpama dadah. Dadah, kita buka Quran, tak ada dadah. Tak ada disebut pengharaman dadah. Kokain, ganja. Tapi ia diharamkan secara istimbab. Apa maksud istimbab? Itu pemahaman hukum. Kenapa arak diharamkan? Kerana merosakkan akal. Demikian juga dadah merosakkan akal dan fizikal. Maka ini panggilnya istimbab, yang dijelaskan oleh para ulama. Ada hukum-hukum tertentu, misalnya contohnya judi. Judi dengan gambaran zaman jahiliah dulu lain. Judi zaman kita sekarang lain. Judi kita bersifat peraduan. Peraduan macam-macam lah, yang menjadikan seorang yang nak masuk dia kena bayar. Sebarang peraduan yang kita masuk kena bayar untuk menang hadiah, maka itu judi. Itu gambaran judi. Dulu boleh syarikat telekomunikasi yang besar di Malaysia buat soalan kuis. Tapi setiap soalan tu nak jawab, nak balas mesej 50 sen bayar. Mesej
Dulu kan zaman sebelum kita main WhatsApp ni, main message. Message selalu kena charge 2%, 5%. Yang jawab betul next level, dia boleh menang Toyota Camry. Nilai harga RM141,000. Maka orang semua jawab, soalan senang je. Mana satu bukan binatang? Almari, kambing, lembu. Sebab bukan maksudnya untuk uji kecerdikan, kan? Nak ambil duit. Soalan bodoh-bodoh macam itu ditanya. Mana satu bukan binatang? Sebut kambing, sebut lembu, sebut almari. Dah terang-terang almari bukan binatang. Kita pun jawab, oh dah masuk level seterusnya. Level seterusnya mudah lagi untuk kita rasa benda ni okey. Tapi setiap mesej 5%. Sekian. Dulu kita rancangan siapa nak jadi jutawan. Sebelum tu, yang juga syarikat telekomunikasi. Sebelum nak masuk tadi, dia kena ada soalan basic. Dia dah bayar mesej dia. Berapa-berapa, okay, dia masuk rancangan. Who wants to be millionaire? Siapa nak jadi jutawan? Dia bayar dulu. Habis kat prepaid RM30. Zaman prepaid dulu. RM40 boleh masuk. Ini perjudian dengan gambaran baru. Ya, para ulama mengistinbatkan hukum ini haram. Akhirnya syarikat ni stop. Kerana kesungguhan para ulama menyebut ini haram. Dan ini dia ain al-qimar. Ini hakikat judi. Judi itu bukan gambaran dia itu. Tetapi perjalanan judi, bukan nama dia. Zaman dulu tuan-tuan, bila kita pasca merdeka, maka kerajaan umumkan loteri kebajikan. Kononnya bersifat kebajikan, tapi di loteri. Kononnya setiap sumbangan tadi akan diberikan kepada orang susah dan sebagainya. Orang ni akan beli tiket judi, berapa harga? Katakan RM2. Kerajaan akan ambil 2% untuk masuk dana orang miskin. Syarikat judi yang menganjurkan ni, loteri kebajikan, dia akan memperoleh 8%. 2% kerajaan. Setiap pembelian RM1. Kalau RM2 sekian, maka kerajaan guna duit tadi untuk beri kebajikan. Jadi seolah kalau syarikat judi itu untung 10 juta, katakan, kerajaan ambil 2 juta. Seolah-olah gitu. Dan rakyat ni minta, ini cara menyumbang, di samping dapat menang hadiah. Syarikat judi pula dia untung 8 juta, dia bagi hadiah 2 juta, dia untung 6 juta. Rakyat gila-gila beli. Para ulama dengan bersungguh-sungguh memerangi benda ini. Ini adalah haram. Walaupun nama loteri kebajikan. Maka lihat bagaimana istinbat ialah hukum. Nas. Mengambil kedudukan nas. Ada pengharamannya bersifat nas. Memang jelas dalam Quran. Ada pengambilannya berdasarkan pada nas. Berdasarkan pada istinbat. Iaitu pemahaman sesuatu hukum. Dikiaskan sesuatu hukum yang dah ada kepada hukum yang tidak ada, yang mempunyai sebab yang sama. Maka ini kesungguhan para ulama. Jadi orang yang warak kita sebut, mereka sentiasa cek benda ni, apa yang dibuat, jangan benda haram. Sumber rezeki mereka, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang melabur, baik mereka yang bermain saham, baik mereka menyimpan, pastikan tiada yang haram. Jangan simpan tempat haram. Kalau kita KWSP misalnya, tidak berteraskan syariah, kita ubahlah. Ubah kepada teras syariah. Kalau akaun kita, ini warak, wajib. Warak wajib. Kalau kita ambil insurans yang tak mematuhi syariat, haram. Walaupun mereka namakan dengan nama yang baik, insurans konvensional, bunyi sedap. Tapi dia namanya insurans haram, patut diubah nama, insurans haram. Kita ada insurans halal, insurans haram, nak beli mana satu? Biar perkataan haram tu jelas kat mata kita. Jangan dia kelabur dengan istilah bunyi nama, macam lawa. Dia bunyi konvensional, kan lawa bunyi dia. Insurans konvensional. Ini insurans hal Islam. Ini konvensional. Kita ingat konvensional tu macam bangunan ke macam apa. Macam lawa je bunyi. Tuan-tuan, kita kena promokan perkataan haram. Ini perkataan yang Allah sebut dalam Quran. Haram. Bayangkan kalau produk tu haram tu tulis haramun. Kan senang. Ni tulis non halal. Susah non halal. Tertanggap kata non jadi halal lah. Ya, ada produk kan tulis non halal food. Non sekian. Dan non ni tertanggal lah. Non cabut. Tinggal halal. Dia pun ingat halal makan.
Kan kalau tak haram kan senang. Haramun. Sehingga perkataan ini perkataan yang paling ditakuti. Untuk dijauhi. Ni bank Islam ni, bank haram. Jadi kita pun tak nak pergi. Ni produk halal, ni produk haram. Jangan sebut produk non halal. Dia nak sandar pada halal juga tu. Nak menyandar ke halal. Tak payah nak menyandar lah. Dah menama haram, jangan sandar pada halal. Ni cuba juga nak non halal. Bunyi macam sedap juga bunyi dia. Maka sebut. Macam kita sebutlah Muslim, non-Muslim. Nak sebut Muslim juga, sebut kafir. Biar jelas kekufuran itu. Biar jelas. Sebut non-Muslim konon kita nak berlembut dengan istilah. Kata ada setengah-setengah istilah, biar nampak jelas. Istilah tadi biar jelas, dia daripada awal menunjukkan isyarat. Macam orang buat papan tanda, biar jelas beritahu. Mana ni? Simpang renggang. Senang. Tak tulis dalam papan tanda, sedikit lagi simpang renggang. Sedikit lagi. Apa nak sebut perkataan sedikit lagi? Terus simpang renggang. Kata, oh ni simpang renggang. Walaupun mungkin tulis 500 meter lagi. Tapi nama tu tak apa, simpang renggang. Contoh. Batu Pahat. Jelas. Maka, bila kita sebut meninggalkan ataupun warak tadi, kita mesti berusaha, kita mesti bersungguh-sungguh menyelamatkan seluruh jawarih anggota badan kita daripada perkara haram dan seluruh sumber ekonomi kita daripada yang haram. Mesti. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kun wari'an takun abadan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara'. Niscaya kamulah orang yang sebenar-benar buat ibadat. Hakikat ibadat yang sebenar ialah meninggalkan yang haram. Kadang-kadang kita tengok orang tu semayang bagus, puasanya juga bagus, tetapi dia dengan mudah melakukan perkara yang haram, artinya dia belum bagus. Kata seorang ulama namanya Habib bin Abi Thabit rahmatullahi alaih, la yu'jibkum kathratu salati mri'in wala siyamihi walakin unzuru ila wara'ihi fa in kana wari'an ma'a ma razaqahu Allahu minal ibadah fa huwa abdun lillahi haqqan. Jangan kamu hairan orang solat banyak, puasa banyak. Jangan hairan sangat. Dia solat banyak, puasa banyak, tapi lihatlah kepada waraknya. Tengok warak dia. Tengok jauh mana jarak dia dengan benda haram. Jauh mana jarak dia. Kalau jauh dia dengan benda haram cuma 2 meter je, anytime boleh terjebak. Belum. Kalau memang dia jauh sungguh, berpuluh kilometer dengan benda haram. Kata Habib, lihatlah kepada waraknya. Kalau sekiranya fa in kana wari'an, dia ni warak dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya atau dengan segala ibadat yang dia lakukannya, maka benar-benar dia hamba Allah yang sebenar. Tentang kita tengok dia sembahyang masya-Allah, puasa masya-Allah, dan dia meninggalkan yang haram, dia benar-benar ahli ibadat. Tapi kalau orang tu dia sembahyang, dia puasa, dia buat benda ibadat yang maklum, tapi dia masih ambil rasuah, dia masih terlibat dengan riba, dia seperti membakar semua benda yang telah dibina. Kita buat rumah elok-elok, kita bakar rumah tu. Rumah dah comel dah, kita buat kurang, kita bakar. Sama ada kita bodoh atau kita gila. Kita sembahyang masya-Allah bagus lah, di masjid bagus, surau bagus, tapi ada tipu orang ataupun hutang tak fikir nak bayar. Ini orang tak warak. Ustaz, dia warak jalan tunduk, jalan ditunduk, jalan tak tengok orang. Itu bukan tanda warak. Orang warak ni pun kita tahu duit orang dia tak nak ambil, dia warak. Kalau dia hutang dia akan cepat bayar, dia warak. Biarlah dia tak ada harta, asalkan hutang orang dia bayar. Kita ni tuan-tuan sampai mati kalau tak bayar hutang. Duit pesaka pun tak jadi pesaka, melainkan bayar hutang dulu. Dia tak akan ambil nilai pusaka. Dia menjadi hutang, sehingga Nabi SAW tak nak solat kepada orang yang berhutang tak bayar. Allah Ma'ilam melainkan orang tu nak bayar tapi tak mampu bayar. Ini Nabi solat. Kalau orang tu tak bayar, Nabi kata sallu ala sahibikum. Solatlah, aku tak nak solat. Melainkan ada orang jamin, ya Rasulullah, aku akan bayar hutang dia. Satu hari ada satu jenazah dia berhutang. Orang panggil Nabi SAW. Nabi ni sayang umat dia, sayang. Tapi sayang Nabi ada peraturan.
Kita bukan macam kita tuan-tuan sayang bodoh je, sayang melulu macam gitu. Sayang ni dia ada prinsip, dia ada kaedah. Rasulullah sayang umat dia. Sayangnya tak boleh kita bandingkan dengan mana-mana orang. Bukan Rasulullah lebih sayang pada kita berbanding mak ayah kita sendiri. Bila ada seorang sahabat Rasulullah tadi berhutang, maka Nabi tak nak. Nabi nak ajar semua orang Islam. Hutang ini termasuk dalam maksud mengambil hak orang. Haram. Mengambil hak orang. Dia tak bayar ni. Ni orang bukan tak warak. Biarlah dia cerita macam mana penampilan agama. Dia tak bayar hutang, dia tak warak. Ni masalah besar kelak-kelak. Duk semayang banyak-banyak ni macam nak bayar hutang kelak-kelak je ni. Ni solat kamu orang ambil semua ni. Ini puasa kamu pun orang ambil. Lalu ada sahabat kata, ya Rasulullah, saya jamin saya bayar hutang dia, asalkan Rasulullah sanggup solat pada dia. Nabi kata, kalau begitu aku solat. Kamu sanggup bayar, aku solat. Maka Nabi SAW pun solat. Lepas selesai solat esok hari, Nabi jumpa sahabat tu, dah bayar hutang belum? Ya Rasul, tak sempat ijab bayar. Esok Nabi jumpa lagi, dah bayar hutang belum? So Rasulullah solat, kamu nak jamin? Dia kata, ya, saya akan segera bayar. Maka barulah dibayar. Lalu kata Rasulullah, sudah sejuk kulit saudaramu. Kulit saudaramu yang mati dah sejuk. Tidak panas terbakar. Kata ni warak. Betul, jangan cerita warak kalau kita hutang pun tak reti nak bayar, hutang pun tak nak bayar. Terutama sahabat-sahabat kita beri hutang tanpa ada interest. Bukan macam Along, memang atas nama saudara. Pinjam 1,000 bayar 1,000. Pinjam 100 bayar 100. Dia tak minta 100,5. Dia tak berniaga dalam berhutang. Kan dia berniaga dengan Allah, mendapat pahala di sisi Allah. Kata orang yang berhutang dengan nilai yang sama dibayar atau dikurangkan, dia sedang berniaga dengan Allah, memberi untung di sisi Allah. Orang yang berhutang dan mencari untung, dia sedang berniaga dengan manusia dan dia akan rugi. Berniaga dengan Allah untung banyak, berniaga manusia rugi banyak. Kita tahu hutang 1,000 bayar 1,500. Kita ingat boleh untung tak? Yang setengah tu tak dapat, yang 1,000 pun tak dapat. Tapi kalau kita berhutang, kalau kita muamal hutang, berniaga dengan Allah, untung banyak. Beri pinjam adik ipar 1,000, dia pun bayar 1,000. Kadang-kadang kita kata tak apalah, bayar 800 je. Besar pahala kita. Sebagaimana kita tolak angsurkan pada orang, Allah akan tolak ansur dosa-dosa kita. Satu hadis Nabi cerita, ada orang tu amalannya tak banyak, dia cuma jaga yang wajib. Ini yang sebut oleh Syekh Abdul Qadir pada akhir ungkapannya. Dia kata ada orang, dia tak buat benda sunat, dia buat benda wajib. Kebanyakan orang nak capai martabat tertentu, dia mesti buat benda sunat, mesti. Tapi ada orang yang Allah kurniakan dia, dia cuma buat wajib kat dunia ni, kerana Allah nak beri dia kelebihan-kelebihan tertentu. Ada orang, kita tak nafikan. Macam kita tengoklah, ada orang syarat nak berjaya, dia mesti kerja kuat. Ada orang dia tak kerja kuat pun, tapi dia berjaya juga. Ada orang, kalau kita tengok kawan-kawan kita zaman sekolah, ni study lama, ada seorang study pun tak berapa sangat, dia dengar dalam kelas, tapi dia berjaya. Itu keistimewaan dia. Tapi itu bukan kaedah. Itu bukan kaedah, itu keistimewaan dia. Ada orang nak kuat, kena berlatih kuat. Ada orang dia tak berlatih pun, memang Allah beri dia energi yang, ataupun kekuatan semula jadi. Dia kuat. Dia tak berlatih, tak pergi gym, tak pergi mana, tapi dia gagah. Ada orang dia kena berlatih. Secara kaedah ialah mesti perbanyakkan latihan. Itu kaedah. Tapi ada orang yang diistimewakan, Allah beri dia tidak mengikut kaedah ini, bagi menunjukkan yang memberi semua itu Allah. Yang beri itu Allah. Jadi dia ni tuan-tuan sekalian, semayang hak wajib je lah, tak sunat-sunat tak tempat dia. Tapi dia ada satu perangai, dia beri hutang pada orang, dan dia akan kata pada pembantunya, pergi minta hutang. Kalau dia tak boleh bayar, beri dia tempoh. Kalau dia tu langsung tak mahu bayar, halalkan hutang dia. Kalau dia boleh bayar separuh, dia bayar separuh. Dia banyak tajawuz tu langsung. Dia kenal pasti orang ni, kategori mana. Lalu dia pun mati. Allah berfirman, aku lebih layak untuk melepaskan dia daripada dia melepaskan orang susah. Aku lebih layak lepaskan dia. Maknanya Allah lepaskan dia daripada segala adab, daripada segala kesukaran akhirat, sebagaimana dia melepaskan kesusahan orang lain. Jadi ini warak. Warak menjadikan kita tidak
mengambil hak manusia. Wara' menjadikan kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah. Sebab itu saya sebut tadi tentang bagaimana wara' tadi meliputi seluruh anggota badan kita. Bila Rasulullah menyebut tentang wara' mata, kita tidak melihat benda yang haram dua kali. La tutbi'in nazrata fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan yang kedua. Tengok sekali, kena tengok lagi. Kerana kamu dibenarkan satu, bukan yang kedua. Mungkin yang pertama tu spontan tengok, tapi tengok kedua. Allahumma illa mereka dia mah tengok nak kahwin, kita okey. Kalau dia mah tengok, contoh tengok perempuan, sebab dia nak kahwin, biarlah dia tengok. Sebab itu menjadikan dia semangat untuk kahwin. Ini kita sebut benda-benda yang kita tak ada hajat apa-apa. Dan juga perkara haram-haram yang lain. Kita tak tengok orang berjudi, perkara haram. Kita tak tengok, walaupun sekadar hiburan tengok judi. Allahumma illa melainkan kalau kita ada sebab-sebab tertentu yang bersifat syarak, untuk kita menapasi ini bentuk judi. Macam mana dia maju? Sebab para ulama, bila mana mereka nak keluarkan fatwa, mereka perlu mengkaji sesuatu benda itu, bukan sekadar apa yang mereka dengar, tapi apa yang mereka lihat. Nak tengok. Kadang-kadang mereka nak tahu tentang sifat darah haid. Macam mana darah haid ni? Bau dia, warna dia, mereka melihatnya untuk mengetahui hukumnya. Taklah main teka-teka je. Sebut darah haid warna kuning misalnya, mereka tahu dia perempuan je. Maka mereka menggunakan isteri mereka, anak-anak perempuan mereka, melalui kaedah istiqra' ini mengkaji. Kadang-kadang mereka cek kambing ni, bila kambing ni balik sampai umur. Kerana sampai umur menentukan sahnya akikah korban. Kerana setengah-setengah binatang dulu tuan-tuan, kalau kita sebut kambing kampung, setahun masuk 2 tahun. Kalau kita sebut biri-biri, berusia korbannya atau akikah ialah 6 bulan. 6 bulan sebab dia besar, 6 bulan ke atas. Dan tanggal gigi depan. Tiba-tiba ada kambing baru. Kambing-kambing yang dikacuk. Ni macam mana pula ni umur dia ni? Apakah dia mengikutkan kambing kampung, dia sebut dalam bahasa anak ghanamu, ataupun secara kapsun atau kibash, biri-biri. Dulu ada kambing kampung, kambing biri-biri, dan ia telah ditetapkan umur dia. Disebut sebagai musinnau, berumur setahun masuk 2. Demikian juga biri-biri 6 bulan dah boleh buat korban. Kerana sifat besar dia menjadikan gigi depannya cepat luruh, maka dia layak kerana daging dia tadi. Tiba-tiba ada spesies kambing baru dikacuk. Kambing kacuk, lembu kacuk. Dia macam mana nak kira umur untuk dia laksanakan korban? Pasti ia berbeza. Maka di sini mereka menyebabkan mereka turun ke kandang. Tengok, dengar laporan. Ada satu kisah bagaimana ulama keluarkan fatwa dan persidangan ulama sedunia. Kerana mereka nak keluarkan fatwa berkaitan dengan perubatan. Mereka panggil semua doktor-doktor pakar. Memang pakar betul, bukan pakar sikit-sikit, pakar betul. Lalu terang aspek ini untuk mereka keluarkan fatwa, apakah dibenarkan atau tidak. Kalau doktor ni pun buat kupasan, bentang kata kerja, ulama ni kaji. Sehingga mereka terpaksa belajar ilmu tadi untuk keluarkan satu fatwa. Jangan tersilap. Fatwa ni tuan-tuan bukan lepas mulut je cakap. Dia kajian. Guru kami, almarhum Profesor Dr. Bakar Ismail, antara ilmuwan yang hebat di Universiti Al-Azhar. Saya mengaji dengan beliau. Seorang ulama tafsir, seorang ulama fiqah. Beliau ada kitab Bainal Faqih was Sa'id, sebanyak 5 jilid, yang kami beli dan kami hadam. Dia ikut kelas perubatan untuk memberi fatwa perubatan. Tu doktor-doktor syarah bab perubatan dengar, untuk dia keluarkan fatwa. Dia panggil semua korporat, cerita macam mana bisnes, perjalanan bisnes. Untuk dia tahu perjalanan bisnes betul tak betul. Dia dengar. Dia bukan sebut je haram. Macam mana tahu? Nak kata haram. Tak, dia akan tengok macam mana perjalanan dia. Untung dapat kat mana, rugi macam mana, pemodal macam mana, dia punya sistem macam mana. Baru dia keluarkan fatwa. Sehingga beliau terkenal dengan mali fatwa dengan para jutawan. Dia jutawan nak cerita zakat kita macam mana. Tapi mereka perlu kaji. Dan ulama bukan kita kata lepas. Sebab itu antara sifat warak juga,
ialah warak dalam memberi fatwa bagi ulama. Sebab itu para ulama mereka tak segan untuk berkata saya tak tahu. Dan memang tak tahu. Saya tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan kata saya tahu kerana amanah ini. Kalau mereka tak tahu ini benda baru, saya pun kena kaji juga, tengok. Benda ni pun balik fatwa pun tak bersidang lagi. Fatwa negeri pun tak komen lagi. Saya nak komen cepat-cepat tak berani juga. Sebab kita tak ada kemahiran itu. Kalau ada kemahiran, kajian betul, okey. Kita melihat pada kajian-kajian ulama' yang lain. Jadi di sinilah warak kita. Oleh sebab itu siapa yang bermasalah dalam warak, maka dia sebenarnya bermasalah dengan Allah Ta'ala. Ulama' ketika mana menceritakan tentang Umar Al-Khattab, kata mereka, Umar qatairil hazir. Umar Al-Khattab seperti burung yang amat berhati-hati. Tuan-tuan, kalau kita tengok burung, dia duduk atas jalan, cuba tuan-tuan langgar. Tuan-tuan tak boleh langgar dia. Walaupun nampak dia itu, dia terbang. Sekejap je dia hilang. Nampak dia macam jinak kat makan, cuba pergi dekat sikit, dia hilang. Tu panggil jinak-jinak merpati. Kita ingat langgar tu macam kena, tak kena. Dia tahu yang elok. Ini orang Islam. At-tayrul hazir. Kita cepat berhati-hati kalau benda tu haram atau syubhat, kita tinggal terus. Nampak bahaya je agama kita, tinggalkan. Ni nampak macam rasuah ni. Benda projek kena buat 2 invoice. Satu untuk dia, satu untuk syarikat. Beza, lain macam ni. Saya tak nak. Boleh nak projek, saya bagi awak projek, tapi awak kena buat 2 bil tau. Bil ni untuk ni, bil ni. Saya tak nak ambil. Saya tahu ni nak perangkap saya. Ini benda syubhat, benda haram. Bukan sekadar kita takut azab akhirat. Kat dunia pun dah ada perangkap ini. Sebab orang yang buat benda haram, kat dunia lagi dia tak lepas. Jangan kata akhirat. Yang kumpul duit haram, yang dapat sesuatu dengan benda haram, apa je, kat dunia pun dia tak akan lepas. Jangan kata akhirat, yang menjadi panjang hisapnya. Sebab tu siapa yang nak ringan hisapnya, jadi warak. Tuan-tuan, kalau kita mampu dengan segala kesungguhan kita meninggalkan yang haram, belajar. Saya nak belajar ustaz, apa yang haram dalam perkataan. Okay, mengumpat tak boleh, fitnah tak boleh, aib kawan tak boleh. Ini semua saya nak belajar. Afatul lisan, pemusnah kepada lidah. Oh, ada 14. Seorang ini sebut oleh para ulama. Saya tengok satu persatu, saya akan jawab. Okay, apa pula benda yang haram tangan buat? Okay, inilah afatul yad. Saya cuba jauhi. Apa pula yang haram dari sudut perut? Perut ni makan. Bak makan minum. Okey, kita tahu yang halal jelas, yang haram jelas. Ada benda syubhat. Orang kita duk beratur kedai orang kafir. Beratur banyak. Jabat agama Perak keluarkan status. Kedai ni belum pernah minta status halal dengan kami. Dan kami tak pernah keluarkan sijil halal. Ini satu cerita kedai viral kat Perak. Kita dulu lah. Mungkin masih. Wallahu bisawab. Tapi orang Islam duk beratur nak makan ni. Dia jadi macam suka sangat ni. Kita tuan-tuan sebut je restoran kafe, kita dah tak jauh dah. Tak ada dah fikir nak tahu tak. Kita dah kira block band dah. No. Kita restoran orang Islam atau restoran yang memang terpampang halal yang dia kira. Paling kurang dia ada halal. Itu menenangkan sebab warak ni menjadikan hati kita tenang. Bila kita ada agama ni dia ada sensor. Macam tuan-tuan undur kereta, dia akan bunyi teng. Hati ni tuan-tuan ada sensor. Kalau kita ada agama, ada sensor. Bila benda tu halal, kita jerat cepat ambil. Benda tu antara halal dan haram, kita berbunyi halal ke haram. Check. Lagi tak dikeluarkan oleh orang yang berautoriti hukumnya, kita tak berani. Sebab kita tak boleh check sendiri, nanti dia bohong kita. Kita tanya dia kata kita ambil ayam orang Islam. Dia cakap apakah kita percaya mudah macam tu? Yang cakap ni orang kafir. Dia tanya, Chong tanya sikit. Ini ayam mana datang? Oh, ini Islam punya. Orang Islam punya. Ini tahu mana datang? Ini orang Islam punya. Cerita Islam je. Kata orang yang berautoriti dia check betul. Minta ni, bil. Minta bil, ayam beli kat mana? Check. Kita check pula tempat ayam. Check itu, check. Kenapa? Mereka badan autoriti. Jangan tipu. Mereka audit. Betul ke tiap hari beli? Takut sekali je beli. Macam ada sahabat saya cerita. Dia selalu beli ayam. Kerana ni orang bukan Islam jual ayam. Tapi dia gajikan orang Islam untuk sembelih ayam dia.
Dan untuk tambah keyakinan, orang Islam tu meniaga duduk depan. Kawan saya pun beli. Satu hari tengok orang tu tak ada. Orang Islam tak ada. Ni dah Indon dah balik Indonesia. Dia kata, mana itu? Dah tak ada. Tak apa. Kawan jangan bimbang. Saya sudah belajar sembelih sama dia. Saya sudah pandai sembelih. Terus terkedu. Baru dia tahu betapa haram tu, tuan-tuan. Orang kafir tak faham makna haram dengan sebenar. Tak faham. Kalau dia tak faham makna haram sebenar, macam mana kita boleh kata kedai dia halal? Dia pun tak faham. Dia cuma kata no pork, no lard. Tak ada babi, tak ada itu. Arak, tak ada itu. Dia kata dah anggap halal. Halal tak semudah itu. Sebut tak ada babi, ia juga berkaitan hukum sembelihan. Hukum najis. Banyak benda-benda yang mudah untuk kita fahami. Jadi, bila ada orang Islam duk beratur, jabat agama keluarkan statement, kita tak pernah beri segi halal, dan dia pun tak pernah minta halal. Jadi, tolong ambil sifat warak kami. Tak peduli, dia asal sedap. Kata orang yang kita tahu dia ada agama. Saya katakan, dia dengar je kedai orang kafir, dia tu tak nak masuk. Dia tu tak nak masuk. Walaupun orang kata gini, kita. Melainkan saya kata paling kurang, paling minimum dia ada pengesahan daripada badan berautoriti. Bukan sekadar 3-4 orang cakap, bagus sahabat. Ada seorang sahabat saya, dia suka makan kedai bukan Islam. Suka. Saat saya kenal dia, saat dia memang, saya kenal dia sekarang. Dengan awak seorang kenal, bukan menjadi hukum tu halal. Kalau awak seorang kenal, awak seorang je pegang, saya tak pegang. Saya tak kenal dia. Saya tak kenal dia. Alhamdulillah kedai tu tutup. Ada sahabat kita suka minum situ, makan situ. Dia geng lama, geng-geng bisnes. Dia kenal. Awak kenal, itu hukum untuk awak, bukan hukum untuk saya. Saya tak kenal dia. Saya katakan paling kurang badan berautoriti yang kita percayai, mereka buat kajian, mereka tahu ya halal. Ya, saya berani. Walaupun bukan keutamaan saya. Mana-mana kedai bukan Islam yang ada halal, saya berani makan, tapi bukan keutamaan. Kerana makin tinggi warak kita ada lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama meninggalkan yang haram. Lapisan yang kedua meninggalkan perkara yang boleh bawa haram, yang kita namakan syubhat. Kita pun tahu badan pemantau ni bukan dipantau setiap hari. Kadang-kadang si halal tarik balik, kita lagi lah pernah kena tarik, lagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kita bukan was-was, kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kita burung yang berjaga-jaga. Jadi kalau ini orang Islam, saya kenal dia, maka saya takkan teragak-agak untuk makan. Sebab yang memantaunya ialah pahala dan dosa. Bukan badan berkuasa, tapi Allah yang maha kuasa. Maka perhatikan apa yang masuk dalam perut kita. Sebab itu kata ulama', orang yang dia tak peduli apa masuk perut dia, dia ialah orang tak peduli agama dia, maka jangan pedulikan dia. Kita kalau jenis jumpa orang, semua benda dilantak je, nak melantak je, dia ni orang tak peduli agama. Bila orang tu tak peduli agama, jangan dia jadi kawan kita. Kawan kita yang peduli agama. Sebab tu kalau cerita kedai makan atau dia makan, bukan cerita yang biasa orang cakap sedap. Dia juga cerita tentang siapa orang tu. Itu dia boleh kenal tokek dia. Dia bersahabat dengan tokek kenal. Dia seorang hamba Allah. Saya suka beli kerupuk kat dia, kerupuk. Alhamdulillah setakat ni kerupuk tak ada lah orang kafir jual. Bila kita beli, kita nunggu tokek datang, sembang. Saya nak tanya satu amalan saya. Kerupuk dia ni ramai orang viral lah, kerupuk. Dia ni kerupuk orang beratur. Saya pergi, tokek datang. Saya nak tanya satu benda. Saya ni bila basuh kerupuk ataupun basuh ikan, saya amalkan bismillah 19 kali. Boleh tak? Bismillah. 19 kali saya amal. Amalan saya ni. Dia kan kita kalau dia laku-laku tanya amalan tu, amalan apa amalan? Adalah amalan-amalan dia, amalan ni. Jadi dia kata, saya punya amalan Ustaz, bila saya buat kerupuk, saya baca bismillah 19 kali. Boleh tak? Saya tak ada masalah baca bismillah 19 kali. Baca 20 kali pun boleh, 21 kali pun boleh. Ni tok guru saya ajar gitu, Ustaz, tok guru kerupuk saya. Pesanak kerupuk dia ambil. Dia belajar kerupuk pun pesanak ni. Tok guru dia, tok guru cakap macam tu. Dan tok guru dia pula cakap kena cuti sehari. Macam mana meniaga sehari kena cuti. Ni nak datangkan aura rindu makan kerupuk balik. Dia patuh. Tok guru dia cakap apa. Dia benda-benda yang bila dia tanya kita, dia sendiri nak tahu hukum. Hukum hakam tu dia nak tahu. Apakah ni salah dan sebagainya. Dia seorang hamba Allah, dia jual sutera. Itu Ustaz, apa hukum saya jual sutera? Haram tak?
Haram tak saya jual sutra? Sebab kadang-kadang beli tu lelaki, Ustaz. Bukan sutra kan haram lelaki pakai. Macam mana saya punya status sebagai seorang penjual sutra? Tetapi ini bagus orang yang ada agama. Artinya dia ni bukan cerita nak untung. Dia pun cerita kalau pembelinya lah pembeli yang tak layak. Maka di situ orang ni ada warak. Saat saya duduk meniaga kedai makan, hari Jumaat ni memanglah kita buka juga Jumaat contoh. Tapi yang jaga tu perempuan lah. Kita tak jaga, kita semayang. Tapi pelanggan kita lelaki. Macam mana ni? Ada syubhat atau tidak? Maknanya dia tak solat Jumaat. Dia datang makan. Kita jual apa cerita? Hukum dia pula. Jadi ini orang-orang yang ada agama. Sebab soalan ni tak akan keluar daripada orang yang nak dunia. Soalan ni akan keluar daripada orang nak agama. Saat saya kerja, tiba-tiba saya tidur waktu kerja. Macam mana Ustaz hukum dia? Dia seorang hamba Allah. Bila dia pencing, dia keluarkan sebahagian pencing, dia derma. Orang tanya kenapa? Saya bimbang waktu saya kerja. Saya mungkin tak kerja betul. Itu warak dia. Saya bimbang waktu saya kerja. Saya tak kerja betul. Artinya adalah saya ponteng-ponteng tanpa saya sedar, tanpa niat atau sebagainya. Dia saya keluarkan sebahagian duit pencing. Ini duit imbuhan. Masa pencing, saya sedekahkan semua. Ambil sebahagian saya. Apa yang saya berhak. Tetapi orang ni dia buat benda yang memberkati hidup dia. Lepas tu kita kadang-kadang kita kerja dengan orang ni dan sebagainya. Adalah benda-benda yang kita, yang mungkin benda-benda yang boleh menyebabkan hilang keberkatan rezeki. Maka pulangkan kembali dengan bersedekah. Rasulullah kata pada para peniaga. Nabi kata, wahai para peniaga, bersihkan perniagaan kamu dengan bersedekah. Barangkali kita tuan-tuan silap beri harga. Nak beri harga 500. Itu harga dia kita terberi 700. Bukan niat sengaja. Barangkali kita tak pulang duit balik dia. Bila duit dia RM2 kita tak balik. Berapa? RM98. Dia bayar 100. Kita pun senyap. Tak payah. Tak pulang balik. Dia pun tak minta lagi. Lepas tu baru fikir. Mana orang. Macam mana nak pulangkan balik RM2 ni. Kita pun tak teringat. Silap buat balik duit. Tahu orang meniaga banyak benda tu berlaku. Macam mana nak bersihkan? Sedekah banyak. Inilah orang warak. Jadi kita kena ada sifat warak. Lagi mana kita ada sifat warak, maka pegang hadis ini. Allah malu untuk hisab orang yang warak. Bila Allah Nabi sebut perkataan mutawarri'in, orang-orang yang senantiasa berusaha meninggalkan perkara yang haram apa bentuk jua. Walaupun dia rasa dia akan rugi, tapi dia tak peduli. Kerana rugi di sisi Allah lebih teruk daripada rugi di sisi manusia. Sebab itu hati dia perlu bebas daripada kaitan dengan manusia. Kaitan keuntungan duniawi. Fikir akhirat. So, saya ni kalau tak pakai long riba tak boleh beli ni. Jangan beli. Ini warak kita. Jangan cuba menempah kemurkaan Allah dan kesusahan hisab di hari akhirat kelak. Maka sifat warak menjaga agama kita. Sifat warak menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat warak ialah permulaan pintu syurga. Seolah-olah kalau kita nak masuk pintu syurga ni, permulaan gerbang ni warak ada. Apa dia? Warak yang wajib yang disebut oleh para ulama, tinggalkan yang haram. Tinggalkan, usahalah. Kalau saya tak ditinggal hari ni, saya tetap berusaha sampai satu hari nanti saya boleh tinggalkan. Jadi kita tahu ada orang yang Masya Allah dia uji dengan macam tu. Ada seorang kata kami duduk di negara aqaliyatul muslimah, orang Islam minoriti. Bila kami nak kerja kena buang tudung, kena itu, kena ini. Tapi penting rezeki kami cari untuk anak-anak kami. Maka warak tadi tuan-tuan menjadikan mereka rasa bersalah. Saya jumpa sahabat-sahabat daripada China, sahabat saya. Dia kata kita orang tak nak belajar kat universiti. Sebab bila kita nak masuk universiti China komunis ni, kena buka tudung. Macam berlaku kat Turki satu ketika dulu. Jadi kami tak hantar. Lalu mereka ni, rombongan daripada China ni, tanya pada guru kami, Profesor Dr. Arif Ali Arif, seseorang pakar daripada Nafid, bekas dekan Fakulti Syariah Universiti Yaman dan juga pensyarah Universiti Baghdad, guru kami waktu kami belajar. Dia kata gini, untuk masalah yang lebih besar, kan untuk ubah masyarakat kamu, maka kamu perlu buat, kamu lakukannya. Artinya nak masuk universiti dulu buka tudung. Lepas tu baru boleh pakai. Bukan orang Islam yang belajar di sekolah kerajaan Cina, budak-budak, bulan puasa tak dibenarkan puasa. Dia mesti makan. Dia tanya pada guru kami, guru kami cenderung untuk berkata, ini pandangan guru kami, kalau sekiranya penting pendidikan tadi untuk ubah masyarakat, maka kamu lakukan secara terpaksa. Masuk.
Tapi sebahagian mereka tetap tak nak buat. Itu Mak Islam di Zinjan ditindas teruk. Bila nak mohon lesen buka kedai runcit, wajib jual arak. Wajib. Walaupun tempat tu tak ada orang minum arak. Mesti tidak, lesen tak diluluskan. Kalau buka kedai makan, tidak boleh tutup bulan Ramadan. Kalau tutup, ditarik balik. Ini Mak Islam di Zinjan. Ujian Allah pada dia. Dia kena buka bulan Ramadan, seolah biar orang makan. Sedangkan itu mata pencarian. Macam mana cara dia? Warak mereka menjadikan mereka terus perjuangkan agama mereka. Dan antara penindasan agama terburuk di dua tempat. Pertama di India, yang kedua di China. Tapi ternyata China lagi teruk dalam menindas agama. Dari sudut kebebasan beragama. Tak, kita kemana negara-negara Islam memberikan pintu seluas-luasnya pada negara, pada agama lain untuk beramal. Kalau kita ambil contoh Malaysia, mereka orang kafir nak buat, maka kita pun tak halang. Akhirnya kita pun menyibuk sekali cuti. Maksud, kita bersifat terbuka, tidak menghalang. Tapi kalau negara lain, orang Islam nak beragama, dihalang dengan kuat. Sebagai contoh dua negara tadi cukup kuat. Ni kat India nak sembelih lembu, Mak Encang nak sembelih diri sendiri, tidak semudah itu. Dan negara-negara Islam yang menguatkuasakan hukuman arak haram masih beri ruang orang kafir minum arak. Kerana itu hak dia untuk minum. Asalkan jangan terbuka. Masih dibenarkan. Tapi bila sampai pada orang Islam, kita lihat bagaimana Allah uji kita. Ternyata Islamlah yang memimpin. Islam ni tak boleh dipimpin. Kerana orang tak akan beri hak sebagaimana kita nak yang Allah perintah. Tapi bila kita memimpin, orang kafir pun bebas untuk beragama dengan caranya. Walaupun bukan maksud kita redha, tetapi hak kebebasan memang Islam peruntukkan. Dan kita berusaha bersungguh-sungguh dan berdakwah pada mereka, menyampaikan kebenaran. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.